Assalamualaikum dan salam siaran daripada saya Naim Hashim. Dan saya Diati Zaidi. Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini 21 Mac 2015. Hanya yang terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Tajuk utama Fokus hari ini 21 Mac 2015. Timbalan Perdana Menteri ingatkan SPAD, kenaikan tambang pengangkutan awam belum sampai masanya. Bank Pembangunan Asia bersedia membantu Malaysia menangani pelbagai ekonomi. Polis siasat BFM dan individu ugut penyampai radio. Kita teruskan dengan berita selanjutnya. Polis akan menyiasat stesen radio BFM berhubung penyiaran klip video kontroversi bertajuk Hudud Isi Perut Nasi. Perkara ini dimaklumkan Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar menerusi laman Twitternya hari ini. Tan Sri Khalid juga berkata, polis akan memanggil dan menyiasat pihak yang mengugut wanita berkenaan. Klip video dengan skripnya disampaikan seorang wanita, Aisyah Tajuddin itu, dimuat naik kemarin dan ia dikatakan menyindir kelulusan pindaan enakmen Kanun Jenayah Syariah 2 1993 oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan. Sementara itu, di Sarawak selepas perang terhadap kegiatan pembalakan haram membuahkan hasil, Kerajaan Negeri Sarawak kini mengisytiharkan perang terhadap pendatang asing tanpa izin parti. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim semasa mengumumkan perkara itu hari ini berkata, langkah itu perlu diambil sebelum masalah parti di negeri berkenaan menjadi besar dan sukar untuk diatasi. Beliau berkata kini terdapat banyak parti terutama orang suluk dan bajau dari Filipina khususnya di Miri. Berucap merasmikan Hari Perhutanan Antarabangsa peringkat negeri siang tadi, Tan Sri Adnan berkata, Jabatan Imigresen telah dimaklumkan tentang masalah parti dari Filipina itu sejak setahun lalu tetapi tidak mengambil tindakan penguatkuasaan tegas. Beliau bagaimanapun mahu supaya parti yang ditahan dilayan baik sesuai dengan layanan yang sepatutnya diberi kepada manusia terutama dalam kalangan kanak-kanak dan ibu mereka. Sebelum ini, rakyat Sarawak dilihat mula gelisah dengan jangkaan kedatangan 12,000 orang rakyat Bangladesh ke negeri tersebut. Di Kelantan, Polis Kelantan menempatkan sejumlah 1,020 pegawai dan anggota bagi mengawal keselamatan pada hari pengundian pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Don Cempaka yang akan berlangsung esok. Ketua Polis Kelantan Datuk Mazlan Lazim berkata kesemua pegawai dan anggotanya mula bertugas awal 5.30 pagi terutama di 9 buah lokasi pengundian yang ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya. 9 lokasi pengundian itu ialah di Sekolah Kebangsaan Pulau Gajah, SK Sabak, SK Parang Puting, SK Kem, SK Cedres, SK Sri Cempaka, Sekolah Menengah Kebangsaan Badang, SMK Pengkalan Cepa dan Sekolah Menengah Agama Tengku Amalin Aisyah Puteri Cempaka. Mazlan berkata pihaknya juga akan menempatkan lebih ramai anggota di beberapa kawasan panas yang dikenal pasti kerana dijangka perayu undi dari luar negeri akan turun merayu undi. Selain itu, beliau berkata polis tidak menerima sebarang laporan daripada mana-mana pihak berhubung kesalahan mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Sejumlah 20,390 pengundi akan keluar menunaikan tanggungjawab mereka esok dalam pilihan raya kecil yang menyaksikan pertandingan 5 penjuru antara calon PAS dan 4 calon bebas. PAS diwakili Ketua Urusan Ulama PAS Dun Cempaka, Ahmad Fathan Mahmud. 4 calon bebas terdiri daripada bekas pensyarah Izzat Bukhari Ismail Bukhari, bekas Naib Presiden Perkasa Kelantan Sharif Mahmud, yang di-Pertua Pertubuhan Keturunan Paduka Raja Cik Siti Wang Kembang Fazilah Husin dan Pesara Kementerian Kesihatan Aslah Mahmud. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB mengumumkan untuk menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Langkawi pada tahun depan selepas diundi sebagai lapangan terbang terbaik di Asia Pasifik bagi kategori kurang daripada 2 juta penumpang setahun untuk tahun kedua berturut-turut. Pengarah urusan MAHB Datuk Badli Syam Ghazali berkata LIA telah melepasi kapasiti pengendalian 1.5 juta penumpang dan plan untuk menaik taraf lapangan terbang tersebut termasuk dalam rancangan Malaysia ke-11.
Badli Syam berkata projek menaik taraf itu akan dilaksanakan secara berperingkat bermula dengan membesarkan Dewan Terminal. Beliau berkata demikian pada Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 2015 5-15 hari ini. Bagaimanapun, Badli Syam tidak menyatakan kos kerja-kerja menaik taraf tersebut. Bulan lalu, LIA diundi sebagai lapangan terbang terbaik di Asia Pasifik bagi kategori kurang daripada 2 juta penumpang setahun untuk tahun kedua berturut-turut di bawah anugerah kualiti perkhidmatan lapangan terbang ASQ 2014 oleh Majlis Lapangan Terbang Antarabangsa ACI. Beliau juga berkata sejumlah 2.2 juta penumpang tiba di LIA pada tahun lalu dan tren peningkatan itu dijangka berterusan berdasarkan jumlah ketibaan pelancong. Menurut Badli Syam, Langkawi semakin membangun dan kerja-kerja menaik taraf LIA akan selaras dengan siapnya Hotel St. Regis Langkawi dan Pusat Konvensyen Antarabangsa Langkawi. Beliau berkata selain menarik pelancong, MAHB yakin Langkawi lebih daripada berupaya menjadi tuan rumah kepada acara-acara antarabangsa apabila projek menaik taraf itu siap sepenuhnya. Bauxite Heavy Industries Corporation Berhad BHIC menandatangani perjanjian mengambil alih 30% saham dalam Eurocopter Simulasi Center di Malaysia dan perjanjian usaha sama dengan Airbus Helicopter Malaysia Sdn Berhad. Kita ikuti laporan selanjutnya bersama wartawan Hairunisa Zakaria. Usaha sama yang diadakan dengan Airbus adalah satu daripada usaha-usaha yang dilaksanakan untuk memastikan yang kita mempunyai kemampuan dan mempunyai infrastruktur yang mencukupi untuk mengendalikan semua kerja-kerja berkaitan dengan maintenance, repair, overhaul of fixed wing as well as rotary wing aircraft. The Eurocopter simulasi berjaya melatih kira-kira 200 juruterbang dan log 1940 jam dengan simulator penerbangan penuh dalam tahun pertama operasinya. Aktiviti ini telah meningkat lebih daripada 40% pada tahun 2014 untuk menyampaikan 2,782 jam simulator, melatih kira-kira 300 juruterbang. Kemudahan simulasi dikendalikan oleh Eurocopter Malaysia sejak Januari 2013, terletak di Pusat Aero Angkasa Antarabangsa Malaysia Subang. Ini adalah satu kemudahan yang tidak banyak terdapat di rantau ini. Jadi kita telah berganding bersama dengan Airbus untuk menawarkan perkhidmatan latihan bagi mereka-mereka yang berminat untuk menjadi pilot bagi rotary wing. Jadi kita telah membeli simulator ini yang ditempatkan di tapak kita di Subang dan telah pun mengambil pelbagai pelatih-pelatih daripada rantau ini termasuk daripada Australia untuk menjalani latihan sebagai pilot untuk rotary wing. Beliau berkata demikian ketika ditemui wartawan Fokus hari ini di Pameran Antarabangsa Maritim dan Aero Angkasa Langkawi 2015 5-15. Usaha ini juga merupakan langkah memperkukuh hubungan sedia ada BHIC bersama Airbus selain membuka peluang perniagaan lain yang berpotensi di masa depan. Terdahulu, perjanjian usaha sama telah ditandatangani oleh pengerusi BHIC yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Lodin Wak Kamarudin dan Philip Montex, Eurocopter naib Presiden kanan bagi Asia Tenggara dan Pasifik di hadapan Menteri Pertahanan Malaysia yang berbahagia Datuk Sri Hishamuddin Tun Hussein. Bank Pembangunan Asia ADB bersedia membantu Malaysia menangani pelbagai cabaran yang masih ada bagi memastikan pertumbuhan yang mampan termasuk memanfaatkan integrasi yang sedang berlaku dalam ASEAN. Presidennya Takehiko Nakao berkata ekonomi Malaysia yang menikmati pertumbuhan kukuh 6% tahun lalu kini menghadapi beberapa cabaran makroekonomi antara lain disebabkan harga minyak dan gas yang lebih rendah. Nakao yang kini berada di Kuala Lumpur dan berpeluang berbincang dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengenai cara-cara ADB boleh terus menyokong usaha negara mencapai status berpendapatan tinggi menjelang 2020. Menjawab soalan wartawan selepas menghadiri mesyuarat Menteri Kewangan ASEAN ke-19, Nakao menggalakkan kerajaan meningkatkan usaha mempelbagaikan ekonomi termasuk melalui industri pengetahuan seperti bioteknologi.
Beliau juga memuji rancangan memperkenal cukai barangan dan perkhidmatan CBP dan penghapusan subsidi bahan api. Nakau dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib bersetuju kerjasama serantau dan integrasi perlu menjadi keutamaan Malaysia dan anggota pengasas ASEAN yang lain. Malaysia menyertai ADB sebagai anggota pengasas pada 1966 dan sejak itu menerima $2.3 bilion Amerika dalam bentuk pinjaman dan bantuan teknikal. Sektor yang menjadi keutamaan termasuk pertanian, pendidikan dan tenaga. Sokongan ADB pada masa depan akan konsisten dengan status pendapatan sederhana Malaysia dan mencerminkan usaha aktif negara menggalakkan kerjasama serantau di samping meningkatkan produktiviti dan inovasi. Dalam ucapan kepada Mesyuarat Menteri Keuangan ASEAN, Nakau berkata, pertumbuhan ASEAN dijangka kekal pesat dengan keluaran dalam negara kasar serantau 2015 dijangka melepasi 4.4% yang dicapai tahun lalu dan meningkat lagi pada 2016.